Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kak dia cuba untuk buat live try and error lagi sebab ada ada beberapa kesilapan lah yang Kak dia buat. Jadi cuba nak buat lagi live, adakah betul dengan cara Kak dia ni? Okey. Sekejap Kak dia tengah connect dengan IG Kak dia juga. Okay, ni adalah Kak Dik cerita tentang pengalaman macam mana Kak Dik nak hamil. Maksudnya ada setengah orang, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Kak Dik ceritakan tentang pengalaman Kak Dik untuk hamil pada anak yang pertama. Sebenarnya Kak Dik ada 4 orang anak dan setiap anak yang Kak Dik dapat 4 orang tersebut melalui apa tu orang kata melalui maksudnya untuk dapat setiap anak tu bukan mudah pada Kak Di. So anak yang pertama Kak Di kahwin pada 2008 dan 2009 Kak Di hamil tapi 2 kali gugur. So maksudnya nak kata dalam tempoh jarak yang dekat tak juga, 3 ke 6 bulan macam tu lah gap dia. Jadi kenapa yang gugur tu yang menyebabkan Kak Di jadi fobia untuk hamil. Tapi kita mesti akan teringin lagi untuk kita nak hamil sebab kita nak zuriat kan. So waktu 2010 Kak Di cubalah, maksudnya Kak Di kena ambil tahu apa punca masalah, kenapa dia boleh gugur. Kalau ikut macam orang kata orang tua-tua ke ataupun normalnya doktor cakap adalah mungkinlah baby tu tak okey lah kan, janin tu tak matang, jadi tu tak okey lah, buat apa kita nak jadi lebih baik ia gugur sebelum kita lahirkan dia kan. Tapi pada Kak Di mestilah ada sebab-sebab yang menyebabkan jadinya gugur. Macam Kak Di pada usia kandungan 9 minggu dia keluar darah, dia gugur. Pada usia kandungan 11 minggu dia gugur lagi yang kedua. Jadinya mestilah ada sebab kenapa dia gugur kan. So di antara yang faktor-faktor yang boleh dikatakan tu adalah salah satu tu mungkinlah dari segi kita stres. Yang kedua dari segi kita punya ni lah, badan kita boleh terima ke tak boleh. Macam Kak Di macam agak gempal. So sebelum nak pregnant Kak Di kena turunkan berat badan dulu. Maksudnya seboleh-bolehnya pergi balik kepada normal lah, macam selalu 68 kg. So Kak Di akan cuba usaha bagi 63 kg. Sebabnya bila 68 kg tu Kak Di cepat mengah dan menyebabkan bila stres dia akan macam darah tu, tekanan darah tu jadi tinggi sikit. Jadi Kak Di perlu turunkan berat badan. Jadi doktor sarankanlah Kak Di, beberapa orang doktor untuk sarankan Kak Di untuk cuba turunkan berat badan. Dan bila Kak Di turunkan berat badan tu memang Alhamdulillah dekat. Okey, bila dah dekat pula dia jadi pula gugur. So 2 kali lah juga gugur di awal-awal tu sebelum nak dapat anak yang pertama. So kalau kat situ kita dah rasa okey, kita dah alami proses untuk dapatkan anak, Alhamdulillah lekat. Lepas lekat gugur pula. Dia sebenarnya memberikan emosi yang sangat-sangat tak best pada setiap wanita lah, pada Kak Di. Sebab kita inginkan zuriat dan kalau boleh kita nak proses kehamilan kita tu, untuk kita dapatkan anak dan juga proses kehamilan kita rasa seronok. Kita nak lalui keseronokan lah kan. Jadi sebab nak dapatkan zuriat. Jadi bila dah jadi macam tu, dah gugur, Kak Di terpaksa lah cara inisiatif. Kenapa boleh gugur. So doktor kata kita tak boleh nak check dekat janin yang dah tak ada. Maksudnya sekarang ni kita kena tengok balik lah kepada diri kita, apakah masalah yang kita hadapi. So Kak Di pun pergilah dekat klinik yang swasta yang ada, tak kisah swasta ataupun kerajaan, dia ada untuk kita check lah kita punya orang kata tahap kesihatan kita okey ke tak okey. Jadi untuk Kak Di kalau nak pergi yang kerajaan agak lambat lah sebab dia ikut tarikh. Jadi Kak Di pergi yang cepat sikit yang swasta. Tapi dekat sini, dekat di kawasan Kedah Perlis, so kat Perlis pun ada tempat yang swasta yang masih harga mampu milik untuk kita check adakah kita ni normal, boleh ke tak kita bersalin, boleh ke tak kita dapat anak ni kan. Jadi dekat situ dia adalah beberapa step yang kena buat lah kan. Tapi untuk Kak Di just nak check ya, kenapa Kak Di boleh gugur. Jadi Kak Di ambil tempoh dalam sebulan. Dia bergantunglah kepada kesukaran
dekat klinik tu bergantung kepada kesukaran untuk dapat anak tu macam mana lah kan. So macam kes Kak Di ni, Kak Di teringin nak tahu maksudnya apa punca yang Kak Di ada. So kami suami isteri kena check lah sebenarnya. Dia pun check lah kita punya period kita berapa lama, normal ke tak normal, tiap-tiap bulan datang ke tak. Okey, untuk yang tu Kak Di lepas. Tapi bila dia check untuk dia ambil darah, dia check untuk kita punya ovum, Kak Di punya ovum ada problem. Maksudnya ovum Kak Di tak matang. So sama ada punca tu daripada kita wanita ataupun lelaki. Kalau lelaki sperma tu tak matang ke, sperma tu sikit ke, so kita kena check, kita kena tahu benda tu. Sebaik-baiknya pada orang yang inginkan zuriat lah pada Kak Di. So bila kita dah berkahwin setahun 2 tahun, kalau kita still tak dapat anak tu, kita cubalah secepat mungkin lah kita check. Sebab mungkin lah ya, kita pada masa yang sama kita kena mohon dekat Allah kan, zikir, solat, baca Yasin. Yang tu memang Kak Di selalu buat. Sebab orang kata siapa nak anak, nak zuriat, kena banyak istighfar. So kita nak mohon supaya Allah bagi anugerah kat kita zuriat kan. So kita memang kita buat lah benda tu. Jadi bila kita dah buat benda tu, okey, kita dah dapat tapi gugur pula. Jadi tak mana kesilapannya. So mungkinlah dari segi kita punya stres, dari segi pemakanan kita, dari segi hormon kita. Jadi kat sini dalam tempoh sebulan tu, dalam 3 kali jugalah Kak Di pergi jumpa doktor tu, maksudnya buat rawatan. So bayaran dia pun mampu milik pada Kak Di. Ada setengah kawan Kak Di yang macam 10 tahun dia baru nak mula buat. So dia pun melalui beberapa fasa jugalah, agak lama jugalah. Macam Kak Di tekad dalam tempoh sebulan je Kak Di ambil rawatan tersebut untuk tahu apa masalah Kak Di. So bila doktor check, dia kata, oh awak punya ovum ni yang problem, ovum awak tak matang. So bila sampai kat tahap tu, adalah doktor dia sarankan untuk ambil beberapa ubat. Jadi Kak Di tak ambil ubat doktor sebab Kak Di cakap Kak Di nak cuba cara lain. So apa yang Kak Di cari, apa yang Kak Di cuba buat adalah Kak Di carilah suplemen yang boleh mematangkan ovum Kak Di. So kalian boleh carilah. So sebaik-baiknya kalau kalian yang tak ada anak lagi, cubalah cari maksudnya dapatkan dulu apa masalah kesihatan yang kalian dapat. Sebab Kak Di pun ada dengar, yalah bila kita PKP ni kita banyak duduk di rumah. So kalau boleh, siapa yang tak ada anak lagi tu akan excited lah untuk at least dapat anak kan. Macam Kak Di pun banyak masa kat rumah, kalau tidak asyik kerja saja kan. Jadi cubalah usaha untuk tahu apakah masalah yang kita ada dan cuba untuk kita selesaikan. So bila dah tahu kata ovum Kak Di tak matang, so Kak Di cubalah cari suplemen yang boleh mematangkan ovum. So alhamdulillah Kak Di ada ambil satu set ni dalam tempoh sebulan saja, alhamdulillah terus lekat. Alhamdulillah. Tu adalah journey Kak Di lah. Pada Kak Di, kita dah tahu apa, kita dah cuba, kita dah zikir, kita dah cari makanan berkhasiat semua, kita dah jaga emosi kita. So pada masa yang sama kita stay jaga emosi. Lepas tu orang kata buatlah di rumah bagi ada wangian. Maksudnya kita nak emosi kita sentiasa positif. Sebab kita nak lekat ni, nak dapatkan anak ni bukan mudah. Maksudnya dia kena jaga emosi, perasaan, suasana semua. Dia kena macam wangi semua kan. Maksudnya di rumah kita best, ada wangian, maksudnya mendatangkan mood yang baik. Lepas tu bila datang mood yang baik, yang positif semua, memudahkanlah untuk kita lekat. So kita dah tahu kita punya masalah ovum kita tak matang, so kita carilah penyelesaiannya. So kalau untuk lelaki, kalau sperma dia tu sikit ke, ataupun tak matang ke, ataupun apa-apa saja, kalian cubalah untuk cari benda-benda yang boleh menyebabkan sperma tu likat ke, makin banyak ke, ya kan. Sebab pelbagai masalah yang kita tak tahu, tadi kita patut pergi kepada pakar dulu untuk kita tahu apa masalah kita. Lepas tu kita cari jalan penyelesaian. Tak kisahlah sama ada kalian nak ambil cara doktor tu suggest dengan ubat hormon ke tak, ikut suka, terpulang pada kalian. Macam Kak Di, bila Kak Di dah tahu selepas kali yang ketiga, yang keempat Kak Di tak teruskan, Kak Di cakap okey Kak Di nak cuba cara Kak Di untuk dapatkan cara Kak Di. So Kak Di carilah suplemen yang boleh membantu Kak Di supaya ovum Kak Di matang. Dan pada masa yang sama juga rahim Kak Di pun lemah. So kita nak kuatkan rahim kita. So alhamdulillah dapatlah Kak Di pada anak yang pertama 2010. So sekarang dia pun dah berusia 11 tahun.
Sangat sebenarnya bila kita gugur ataupun bila kita tak ada anak, sebenarnya pada Kak Di tak tahulah, sebab kita dah berkahwin, kita mesti mengimpikan orang kata zuriat ataupun anak yang boleh mewarnai rumah kita kan. Jadi impian setiap pada Kak Di, setiap pasangan lelaki perempuan pastilah nak zuriat. So kalian cubalah, mungkin ianya membantu kalian. Okey, terima kasih kerana menonton.